Pada awal abad ke-19, di kawasan desa England yang tenang, terdapat sebuah kediaman bernama Longbourn. Di sinilah keluarga Bennet tinggal. Pada zaman itu, perkahwinan adalah peristiwa terpenting dalam hidup seorang wanita muda. Dan Puan Bennet sangat berharap agar anak-anak perempuannya dapat berkahwin dengan lelaki yang kaya. Suaminya Encik Bennet, seorang yang baik hati dan suka berjenaka. Dia sering terhibur dengan usaha istrinya. Jane, Elizabeth, Mary, Kitty dan Lydia ialah 5 anak perempuan mereka. Setiap seorang mempunyai kepribadian yang tersendiri. Mereka membesar dalam suasana sebegini. Sudah tentu, gadis-gadis ini juga mengimpikan suami yang baik. Seperti keluarga lain, keluarga Bennet juga menginginkan kebahagiaan untuk anak-anak mereka. Bayangkan zaman dahulu kala, di mana maruah dan reputasi adalah segala-galanya. Setiap langkah, setiap pandangan, setiap detik adalah seperti satu persembahan di atas pentas yang gah. Dalam masyarakat yang penuh dengan peraturan, reputasi seorang wanita ibarat bunga yang rapuh, cantik tetapi mudah hancur. Kedatangan Encik Bingley, seorang lelaki kaya dan sahabatnya Encik Darcy, mengubah kehidupan keluarga Bennet buat selama-lamanya. Mungkin kehadiran mereka akan membawa cinta dan persahabatan yang baru, atau mungkin juga ia akan mencetuskan kepedihan dan konflik. Gadis-gadis Bennet harus bergelut dengan emosi mereka sendiri. Mereka harus membuat keputusan yang akan menentukan nasib hidup mereka. Ini Puan Bennet, ibu kepada 5 anak perempuan. Beliau seorang wanita yang periang. Puan Bennet hanya mempunyai satu matlamat, yaitu untuk menikahkan kelima-lima anak perempuannya dengan lelaki kaya dan berkedudukan. Anak perempuan sulung, Jane, cantik seperti bidadari. Beliau baik hati, lemah lembut dan disayangi semua orang. Beliau adalah kebanggaan ibunya. Tetapi cerita kita adalah tentang Elizabeth. Beliau seorang gadis muda yang bijak dan berfikiran bebas. Beliau mempunyai pendirian sendiri, berani bersuara dan berhati mulia. Manakala Mary, anak perempuan yang ketiga, lebih gemar membaca buku daripada menghadiri majlis-majlis keramaian. Walaupun beliau agak pemalu, buku adalah teman baiknya. Manakala 2 anak perempuan bongsu, Catherine dan Lydia, mempunyai personaliti yang hampir sama. Seperti gadis-gadis muda yang lain, mereka gemar berbual tentang jejaka dan gosip-gosip terkini. Ingatlah anak-anakku, kata Puan Bennet, perkara paling penting dalam hidup adalah berkahwin dengan orang kaya. Suami yang kaya bukan sahaja akan memberi kehidupan yang selesa, tetapi juga kehidupan yang bebas masalah. Dalam keluarga Bennet, anak perempuan bongsu bernama Lydia. Dia bagaikan sinaran mentari pagi. Dia suka menjadi tumpuan perhatian. Seperti bunga matahari yang sentiasa mencari cahaya, Lydia penuh dengan tenaga dan keceriaan. Namun, keceriaan dan kegirangannya yang masih muda kadangkala agak cuai. Encik Bennet, keluarga, merhatikan istri dan perempuannya dengan senyuman menyenangkan. Dia seperti menemui kegembiraan dalam setiap kesalahan dan tingkah laku mereka. Namun, di sebalik sikapnya yang tenang, tersimpan kasih sayang yang mendalam, terutamanya kepada anak perempuannya, Elizabeth. Setiap ahli keluarga Bennet mempunyai kepribadian dan kelemahan masing-masing. Namun, mereka disatukan oleh ikatan kasih sayang yang utuh, yang membantu mereka mengharungi cabaran hidup. Ini adalah permulaan perjalanan mereka yang penuh dengan kasih sayang, kerumitan hubungan kekeluargaan, dan adat resam masyarakat yang ketat. Semua orang mula bercakap tentang kedatangan Encik Bingley yang kaya raya. Ya, Encik Bingley, seorang pemuda yang kacak dan kaya, telah tiba di Netherfield. Puan Bennet sangat gembira, katanya, menakjubkan bukan? Akhirnya, saat yang dinantikan telah tiba. Encik Bingley tiba bersama adik perempuannya dan sahabat baiknya, Encik Darcy. Encik Bingley seorang yang peramah dan periang. Nampaknya Jane juga tertarik dengannya. Tetapi Encik Darcy nampaknya seorang yang serius dan pendiam. Dia seperti hujan di tengah panas. Tidak lama kemudian, semua orang mula berbisik tentang sikapnya. Kehadiran mereka telah membawa perubahan besar ke desa Longbourn yang sunyi, membawa misteri dan keterujaan, seperti pertempuran antara lembu jantan. Kesombongan Encik Darcy dan prejudis Elizabeth meletus dalam sekelip mata. Elizabeth melihat Encik Darcy sebagai seorang yang angkuh dan sombong yang memandang rendah semua orang. Sikapnya membuatkan Elizabeth sangat marah. Sebaliknya, Encik Darcy sangat tertarik dengan kecerdasan dan semangat Elizabeth. Kejujuran dan ketulusannya memikat hatinya. Hubungan mereka seperti tarian yang rumit, penuh dengan cinta dan benci, kenangan manis dan salah faham. Dalam setiap pertemuan, mereka bertengkar. Kata-kata mereka tajam seperti pisau.
Kehadiran Encik Bingley dan Encik Darcy telah menggegarkan suasana kampung Longbourn yang tenang. Elizabeth berasa keliru. Di satu pihak, dia marah dengan kesombongan Encik Darcy, tetapi di pihak lain, dia tidak dapat menafikan tarikannya kepadanya. Jane dan Bingley memang saling mencintai. Bingley seorang yang baik hati dan peramah. Dia terpikat dengan Jane yang cantik dan lemah lembut. Pada mulanya, mereka malu-malu bercakap, tetapi lama-kelamaan cinta mereka kin berputik. Mereka saling berbalas senyuman dan pandangan mata yang penuh makna. Di majlis tarian, mereka menari dengan begitu dekat, seolah-olah mereka ditakdirkan bersama. Tarian mereka anggun dan romantis. Mereka menikmati banyak malam yang indah bersama. Semua orang dapat melihat cinta mereka. Penduduk Longbourn yakin Jane akan menemui kebahagiaan dalam perkahwinan seperti dalam novel Jane Austen. Puan Bennet sangat gembira dan memberitahu semua orang tentang bakal menantunya. Malah Elizabeth, yang pada awalnya ragu-ragu tentang hubungan mereka, mula mempercayai cinta Bingley. Dia memandang kakaknya dengan penuh kasih sayang dan berharap Jane akan sentiasa bahagia. Seperti awan yang menutupi cahaya matahari, kegembiraan Jane dan Bingley terganggu dengan kehadiran Darcy. Dipengaruhi oleh rasa bangga dan prejudis, Darcy tidak setuju Bingley berkahwin dengan wanita dari keluarga yang lebih rendah darjatnya. Darcy, dengan sikap angkuhnya, memandang rendah keluarga Bennet. Dia fikir Bingley yang baik hati tidak akan bahagia dengan wanita seperti itu. Akhirnya, Darcy memaksa Bingley untuk kembali ke London. Rumah Netherfield menjadi sunyi sepi seperti istana yang ditinggalkan. Jane pun bersedih, seperti kehilangan sesuatu yang berharga. Elizabeth berasa sangat marah dengan Darcy. Dia yakin bahawa Darcy lah yang telah menghancurkan kebahagiaan kakaknya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Jane masih bersedih dengan pemergian Bingley yang tiba-tiba. Dalam pada itu, seorang pemuda tampan dan menawan bernama Wickham tiba di Longbourn. Tidak lama kemudian, Wickham dengan sikapnya yang menawan menarik perhatian semua orang, termasuk Elizabeth. Wickham dan Elizabeth menjadi rapat dengan cepat. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, Wickham memutuskan untuk menceritakan kisah hidupnya kepada Elizabeth. Dalam ceritanya, Wickham mendakwa bahawa Darcy telah berlaku kejam dan tidak adil kepadanya. Cerita ini membuatkan Elizabeth sangat marah. Ia menguatkan lagi kepercayaannya bahawa Darcy seorang yang kejam dan tidak berhati perut. Kini, Elizabeth yakin bahawa di sebalik penampilan Darcy yang tenang, tersembunyi seorang lelaki yang kejam dan tidak berperasaan. Hari demi hari, rasa tidak senang Elizabeth terhadap Darcy semakin bertambah. Sebaliknya, Wickham telah memikat hati Elizabeth dengan cerita-ceritanya yang memikat. Elizabeth mempercayai setiap kata-kata Wickham. Akibatnya, dia gagal melihat kebenaran. Seiring berjalannya waktu, jurang pemisah antara Elizabeth dan Darcy semakin melebar. Namun, di sebalik topeng menawan Wickham, tersembunyi seorang lelaki yang mementingkan diri sendiri dan licik. Dia sanggup melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamatnya. Wickham telah berjaya menanamkan imej buruk Darcy di hati Elizabeth. Hal ini telah mewujudkan jurang besar antara mereka berdua. Mampukah Elizabeth dan Darcy kembali bersama? Itu masih menjadi tanda tanya. Kepulangan Darcy yang tiba-tiba telah mengejutkan keluarga Bennet. Lebih mengejutkan lagi bagi Elizabeth apabila Darcy meminta untuk bercakap dengannya secara bersendirian. Tanpa disangka, Darcy meluahkan rasa cintanya dan melamarnya untuk berkahwin. Namun, bukannya rasa gembira, kata-kata Darcy hanya menambahkan rasa tidak senang di hati Elizabeth. Cara Darcy bercakap tentang keluarganya, status dan kedudukan kewangan mereka dengan nada yang merendahkan membuatkan Elizabeth berasa tersinggung. Lamaran itu tidak menunjukkan rasa cinta yang tulus, malah membuatkannya berasa seperti dirinya dan keluarganya sedang dipandang rendah. Lamaran yang dingin dan tidak berperasaan sebegini tidak mampu menawan hatinya. Darcy meluahkan rasa cintanya dengan penuh kesombongan dan ego, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Elizabeth daripada lelaki yang bakal menjadi suaminya. Jawapan Elizabeth memang tak disangka. Kemarahan dan rasa sakit hati yang dia pendam selama ini tiba-tiba meletus keluar. Dengan penuh amarah, dia menolak lamaran Darcy. Dia menyalahkan Darcy kerana sikap angkuh, sombong dan memandang rendah pada keluarganya. Dia luahkan segala-galanya, termasuklah perbuatan Darcy yang menyakiti hati kakaknya dan pembohongan tentang Encik Wickham. Darcy tergamam. Elizabeth menolaknya. Harapannya musnah. Hatinya hancur berkecai. Melihat kemarahan dan kesedihan Elizabeth, Darcy sedar kesalahannya selama ini. Dengan rasa malu dan kecewa,
Darcy meninggalkan Longbourn tanpa sepatah kata. Kepergian Tuan Darcy membuat Elizabeth berasa sedih dan kecewa. Kata-katanya menyakitkan hatinya dan keluarganya pun tidak dapat menghiburnya. Namun, kemudian sepucuk surat tiba dan mengubah segalanya. Itu adalah surat dari Tuan Darcy. Dia menjelaskan tindakannya dan menjawab tuduhan Elizabeth. Dengan hati berdebar, Elizabeth mula membaca surat itu. Setiap patah kata mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah dia bayangkan. Dalam surat ini, Encik Darcy menjelaskan sebab dia pergi secara tiba-tiba. Dia mengaku, dia telah memberitahu Encik Bingley untuk menjauhkan diri daripada Jane kerana dia fikir Abang Jane tidak benar-benar mencintainya. Sekarang, Encik Darcy berasa menyesal dengan tindakannya. Dia sedar, kerana kesombongannya, dia telah salah menilai keluarga Bennet. Encik Darcy juga mendedahkan sifat sebenar Encik Wickham. Dia adalah seorang pembohong dan penipu yang telah mencuri wang daripada saudara maranya. Elizabeth sangat terkejut apabila membaca surat itu. Apa yang dia fikir dia tahu, kini telah berubah. Kebenaran telah terbongkar. Elizabeth berasa malu dan marah, tetapi juga bersyukur atas kejuran dan kebaikan Encik Darcy. Di kawasan desa yang tenang, keluarga Bennet hidup bahagia. Tetapi tiba-tiba, satu tragedi yang mengejutkan telah berlaku. Lydia, anak perempuan bongsu keluarga Bennet, telah hilang. Mereka mendapat tahu bahawa dia telah melarikan diri dengan Encik Wickham yang menawan itu. Perkara ini amat mengejutkan keluarga Bennet. Mereka berasa sangat malu kerana pada zaman itu, melarikan diri adalah satu skandal yang besar. Berita ini tersebar seperti api di seluruh kampung. Keluarga Bennet ditimpa kesedihan. Encik Bennet telah pergi mencari anak perempuannya. Seperti muncul dari udara nipis, Tuan Darcy tiba-tiba muncul. Beliau umpama penyelamat yang diutuskan untuk membantu keluarga Bennet. Demi menyelamatkan keluarga ini dari keaiban, Tuan Darcy sanggup mengetepikan ego dan maruahnya. Secara rahsia, Tuan Darcy mula mencari Lydia dan Wickham. Sungguh mulia hatinya. Pencariannya membawanya ke kota London yang sibuk. Mencari dua orang di kota sebesar itu, ibarat mencari jarum di dalam jerami. Akhirnya, Tuan Darcy menemui Wickham dan berunding dengannya. Beliau sanggup membayar Wickham untuk mengahwini Lydia. Untuk melindungi reputasi keluarga Bennet, Tuan Darcy mengorbankan harta dan pengaruhnya. Beliau benar-benar seorang wira. Pada zaman itu, maruah dan kehormatan adalah nilai yang paling penting. Melalui tindakannya, Tuan Darcy menunjukkan kemuliaan hati dan sifat pemurahnya. Beliau membuktikan dirinya seorang lelaki yang sentiasa bersedia membantu orang lain walaupun terpaksa berkorban. Walaupun masalah Lydia seperti selesai, namun ia meninggalkan kesan mendalam pada keluarga Bennet. Elizabeth berasa keliru. Dia bersyukur dengan tindakan Darcy, tetapi dia tidak dapat melupakan kesombongan, keangkuhan dan salah faham Darcy sebelum ini. Namun, Darcy sudah berubah. Kesombongan dan keangkuhannya telah hilang, digantikan dengan rasa rendah diri, budi bahasa, dan belas kasihan. Dia sadar akan kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Apa yang akan terjadi pada mereka? Pada suatu hari yang indah, mereka bertemu lagi. Kali ini dalam suasana yang damai dan indah. Pertemuan yang janggal tetapi penuh dengan rasa tegang di antara mereka. Darcy menatap mata Elizabeth dan meminta maaf atas kelakuannya di masa lalu. Tiada lagi gurauan atau kata-kata manis yang dibuat-buat. Darcy meluahkan rasa cintanya kepada Elizabeth dengan sepenuh hati. Dia memberitahu Elizabeth bahawa dia mencintainya kerana kecerdasan, keterbukaan, dan kekuatannya. Seperti seorang putera yang jatuh cinta kepada seorang putri yang berani. Melihat ketulusan dan kasih sayangnya, Elizabeth pun bersetuju untuk berkahwin dengannya. Mereka berdua seperti ditakdirkan bersama. Cinta mereka telah mengatasi segala rintangan, termasuk ego, keraguan, dan norma masyarakat. Mereka saling mempercayai, menghormati, dan bersama-sama membina masa depan yang cerah. Cinta mereka akan kekal abadi seperti bintang di langit. Matahari terbenam di balik rumah agam Pemberley yang megah. Sinarnya yang keemasan mewarnai langit petang. Darcy dan Elizabeth berdiri berdampingan, bergandengan tangan, menyaksikan keindahan matahari terbenam. Kisah mereka, kisah transformasi, adaptasi, dan cinta yang utuh. Bersama, mereka mengharungi pelbagai rintangan, dari norma masyarakat hingga prasangka pribadi. Akhirnya, mereka menemukan cinta sejati dalam diri satu sama lain. Kini, mereka berdua menatap masa depan yang cerah dan bahagia. Kisah Darcy dan Elizabeth mengajar kita tentang kuasa kemaafan dan keindahan cinta sejati.
Terima kasih kerana menyertai pengembaraan Pride and Prejudice bersama kami. Jika anda menikmati video ini, sila tekan butang like, subscribe dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Sokongan anda sangat bermakna bagi kami. Jumpa lagi di video akan datang. Dan dengan itu, berakhirlah kisah kita pada hari ini. Marilah kita luangkan sedikit masa untuk mengimbas kembali keindahan dan daya tarikan abadi kisah Pride and Prejudice ini. Perjalanan Darcy dan Elizabeth telah menunjukkan kepada kita kepentingan saling memahami. Ia juga mengingatkan kita tentang nilai maruah dan kekuatan cinta sejati. Walaupun kisah mereka sudah berakhir, namun cinta mereka tetap menyentuh hati kita hingga ke hari ini. Terima kasih kerana menyertai kami dalam pengembaraan yang menakjubkan melalui karya agung Jane Austen ini. Jika anda menikmati video ini, sila tekan butang like. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Sokongan anda amat bermakna bagi kami dalam menghasilkan lebih banyak video menarik pada masa hadapan. Jumpa lagi di video akan datang. Sehingga itu, selamat membaca dan meneroka dunia baru. Kerana setiap kisah mempunyai pengajaran yang berharga untuk kita semua. Ia mampu membawa kita ke alam fantasi dan membuka minda kita. Jadi, jangan pernah termimajinasi. Sampai jumpa lagi.